Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Okey, kalau suara saya clear, okey, tolong bagi saya satu. Boleh tak? Bukan apa, takut nanti ada yang sangkut-sangkut. Oh, dengar suara Alhamdulillah. Okey. So, semua dah minum aloe vera hari ni? Semua dah minum aloe vera? Alhamdulillah, sudah. Okey, cuba teka hari ni saya minum aloe drinks yang mana? Termain teka-teka pula cuba teka hari ni saya minum aloe drink yang mana? Aloe berry. Oh, lagi nectar. Lagi peach. Okeylah. Seperti biasa, menu saya pagi-pagi aloe vera gel campur dengan bee honey. Itulah resepi dia setiap pagi dan juga malam. Okey. So bila time saya rasa hampir-hampir nak apa orang kata penyakit perempuan bulan-bulan tu saya akan ambil nektar macam itulah. Okey, so alhamdulillah hari ni kita jumpa dekat Tempayaki untuk minggu terakhir bulan Oktober. Okey, saya nak perkenalkan dulu diri saya. Okey, alhamdulillah saya MDM Cikgu Ayu. Uh, ada tak yang belum kenal saya lagi, ada tak kat sini? Mungkin orang baru? Uh, Kak Itawan, aloe vera omega, alhamdulillah bagus. Kena amalkan selalu minum suplemen, ambil suplemen forever pagi-pagi. Okey. Untuk orang baru, salam kenal salam kenal, saya MDM Cikgu Ayu. Okey. Alhamdulillah tahun ni tahun ke-10 saya dengan Forever Living. Mungkin kita ada jumpa waktu event lah waktu kickstart baru ni kan. Siapa yang datang Malaysia Rally pun kita ada jumpa juga. Okey. Uh, Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Kenal sangat. Ya, dah 10 tahun dah. Dah 10 tahun. Syukur Alhamdulillah masih di sini. InsyaAllah akan kekal di sinilah forever. InsyaAllah. Okey, so hari ni Tempayaki Pagi bersama dengan saya. So kita nak you all panggil-panggil lagi anak-anak tim apa tu untuk masuk join ambil semangat okey untuk kita recharge semangat pagi-pagi kita tahu setiap Isnin dan Rabu kita ada Tempayaki Pagi okey siapa yang masuk hari ni tahniah tahniah so saya nak you all ambil tangan kanan okey ambil tangan kanan okey tepuk bahu tahniah berjaya masuk Tempayaki Pagi untuk hari ni okey tak semua orang sudi-sudikan untuk masuk dengar apalah yang MDM yang nak celoteh kan setiap kali Tempayaki. Okey, saya teruskan dengan apa yang saya nak share. So hari ni siapa yang nak buat sharing, okey, boleh angkat tangan, raise hand, and then share kesyukuran you, and then apa yang you nak share dalam 2 ke 3 minit ke, nak bagi testimoni ke, nak kongsi tips ke, nak bagi semangat ke kan. Apa-apa yang you boleh bagi value dekat orang yang masuk pagi ni. Sekejap lagi dia akan tembus sampai 300-400 packs untuk Tempayaki Pagi, okey. So sebelum tu saya sendiri yang akan saya sendiri nak share dulu kesyukuran saya. Okey, sekejap saya buka slide. Ada slide untuk you all. So special lah untuk yang masuk pagi ni. Okey. Sekejap Okey. Alhamdulillah kita okey. Alright. Okey Belum miss lagi Tempayaki, dah kongsi, dah bagi. Oh, Alhamdulillah. Tahniah untuk Kak Itawan ni dah dia tak pernah lagi miss Tempayaki Pagi. Tahniah, bagi tepukan sikit dekat Itawan ni. Kak Ita ni. Okey, kita memang nak you all semua, tak kisah yang baru ke, yang lama ke. Okey, jadikan Tempayaki Pagi ni sebagai satu rutin wajib untuk you masuk dengar. Kan? Jadi, ada yang tanya, cikgu, saya kerja macam nak dengar. Okey. Alasan semua benar belaka. Kita ada ni apa ni? Kalau tak mengganggu hakiki lah kan. Maksudnya kalau you betul-betul ada tugas penting masa tu tak perlulah. Okey, tapi mungkin ada masa-masa senggang kan kebetulan. Okey, boleh guna earphone untuk masuk dengan Tempayaki. Dengar je untuk orang sharing ambil semangat kan. Mungkin ada tips, ada pengalaman, ada perkongsian yang boleh menjentik hati kita. Kita tak tahu. Okey. So hari ni saya nak tanya you all lah apa yang dimaksudkan dengan hidup keras ni? Siapa selalu dengar orang cakap hidup ni keras, hidup ni keras? Siapa? Ya, betul, boleh tengok YouTube. Mana yang terlepas boleh tengok YouTube
Okey, apa yang you rasa bila you nampak perkataan hidup keras ni? Ameh tulis sikit dekat chat room. Okey, bagi saya dalam 5 ke 10 minit untuk you share, untuk saya share benda ni. Selalu tak dengar, hidup ni keras lah. Kan? Ada tak? Selalu dengar tak? Kalau selalu dengar, dah berapa lama you dengar? Dah berapa tahun dah you cakap? Berapa ribu kali dah you rotate cakap dekat mulut? Cepat. Respon dekat chat room. Hidup ni keras lah Cikgu Ayu. Tak ada yang tak keras. Keras saja. Ada tak? Kehidupan yang semakin mencabar dengan kos kehidupan dan penyakit yang semakin banyak. Okey, selalu dengar. Dah banyak kali dengar. Okey, lagi? Banyak masalah tak selesai, rintangan, beban hidup. Okey, so mostly daripada kita memang dah banyak kali dengar, betul tak? Kadang-kadang kita pun cakap juga, kan? Kita pun selalu juga yang keluar daripada mulut kita, hidup keras, kan? So, dah bertahun-tahun kita usaha cari jalan, nak senangkan hidup, cari jalan nak tambah income, tapi still macam tu. Still juga hidup kita macam tu. Siapa setuju? Kita dah usaha macam-macam ni. Kan? Kita dah usaha macam-macam dah. Kita dah tambah, dah cuba cari buat peluang bisnes ni. Kan? Tapi bila kita muhasabah balik, still juga kita tak keluar daripada kehidupan kita yang kita kata keras tu tadi. Kenapa? So inilah yang saya nak sharekan dengan you all. Hari ni kita nak sama-sama, insyaAllah dengan izin Allah, kita break this pattern. Nak ke nak? Suka ke suka? Kita nak tak kita break this pattern ni? Okey, kenapa yang kita kata hidup kita keras tu? Okey, dia ada beberapa punca sebenarnya. Yang pertama, hidup kita susah. Dan yang keduanya sebab kita ni berulang-ulang kali cakap hidup keras. Berulang-ulang kali dengar, beribu-ribu kali dengar orang cakap hidup kita ni keras. Nampak tak? So benda tu dia dalam fikiran kita, dia rotate bertahun-tahun tau. Dia main dekat mulut ni bertahun-tahun. Sampaikan benda ni jadi satu kepercayaan dalam otak kita. Faham ke faham apa yang saya cakap? Okey? Sampaikan benda ni macam yang ada tadi kan, yang respon kata, ya selalu dengar, selalu cakap. Sebab benda ni kita cakap, kita dengar berulang-ulang kali, kita rotate benda ni dalam minda kita, dekat bibir kita bertahun-tahun, sampaikan dia jadi satu kepercayaan dekat kita. Dan kepercayaan tu kita tak boleh nak break selagi mana kita tak ubah. Ya, kena cakap yang best-best saja. Okey, so inilah yang saya nak bagi tahu you all hari ni, kenapa hidup kita sama je bertahun-tahun, sebab benda ni dah jadi satu kepercayaan dalam minda kita. Betul, dia melekat terus kat diri. So inilah yang saya nak kita hari ni, okey, kita nak break benda ni, okey, kita nak senangkan hidup kita dan kita tak nak dengar lagi dah, okey, yang kita kata hidup keras ni. Okey, so hari ni yang lebih 200 orang hari ni yang masuk, lepas ni stop dah cakap. Stop dah dengar. Okey, perkataan hidup keras ni. Kalau ada tengah borak-borak dengan member ke, okey, dengar dia cakap, okey, you kena lari 10 langkah ataupun tukar topik lain. Kita nak bina balik kepercayaan kita ni. Yang kita dah tanam bertahun-tahun ni sampai jadi kepercayaan, sampai kita dah tak boleh nak keluar dah daripada hidup keras yang kita cipta sendiri. Okey, so macam mana nak break the pattern? Okey, kita senangkan hidup kita. Senanglah cikgu cakap. Macam mana cara nak senangkan hidup? Senangkan hidup adalah dengan cara untuk kita buat berulang-ulang kali. Hari ni saya nak tanya you all. Berapa orang hari ni pandai drive kereta? Bagi saya, berapa orang hari ni dia pandai drive kereta? Dia boleh drive. Okey, saya nak tanya you all lah. Nak tanya you all. Sebelum you pandai drive kereta, sebelum you dapat lesen, you nak bawa kereta tu, you rasa susah ke senang? Sebelum you dapat lesen, sebelum you pandai bawa kereta, you rasa you senang, you rasa susah ke senang bawa kereta? Susah, betul tak? Asyik mati enjin, betul? Untuk permulaan, betul? Untuk permulaan kita nak drive tu, saya ingat lagi masa saya ambil lesen, saya ambil 2 kali tau, sebab saya tak lulus bukit. Nampak tak? Okey? So, tak senang. Apa pun tak senang. Kan? Tapi bila kita cuba hari ni, orang yang pandai bawa kereta ni, you dah bawa berapa tahun dah? You dah ulang-ulang bawa kereta berapa tahun dah? Hari ni, you pandai tak bawa kereta?
Kan? Hari ni you pandai tak bawa kereta? Sebab apa? Sebab you dah bawa hari-hari. You dah ulang-ulang banyak kali. Oh, siap kona lipat lagi. Betul tak? Dah makin terror dah. Betul? So, sama juga dalam hidup kita. Apa sahaja yang kita buat, kita kena buat ulang-ulang kali. Bawa kereta macam F1 dah. Kan? Dah pandai dah bawa KL ke Johor, KL ke Penang, KL ke Kedah. Nampak tak? Sebab apa? Hasil daripada you buat benda tu ulang-ulang kali dan benda tu jadi kepercayaan dalam diri. So, sama dengan bisnes. Boleh faham tak? Sekarang sempat tangan. Sekarang Campbell kata dia punya senang tu kan. Okey, sampai bawa kereta dah boleh siap tolong usap tangan orang sebelah lagi. Gitu. Okey. So, hari ni dalam bisnes pun sama juga. Macam mana kita nak jadikan bisnes kita tu senang? Kita kena buat banyak kali. Kita kena ulang-ulang buat banyak kali. Okey, hari ni siapa rasa bawa lori tu susah? Siapa rasa yang bawa lori tu susah? Saya rasa susah. Betul tak? Tapi cuba tanya driver lori, senang tak bawa lori? Senang. Sebab apa? Sebab dia buat benda tu ulang kali. Hari-hari bawa lori. Ya, apa dia yang kita buat, kita kena buat banyak kali. Sama juga dalam business forever. You rasa susah nak buat demo. Cuba you buat demo tu ulang-ulang kali. Biarpun tak ada prospek. Tapi depan anak, depan suami. Bang, tengok saya buat demo ni bang. Okey, buat banyak kali sampai you rasa kepercayaan tu datang. Then you keluar pergi demo. Nampak tak? Selagi you tak start buat demo, selagi you tak start ulang-ulang kali buat demo, okey, sebab tu you rasa susah. Muda-muda tu saya bawa lori juga. Ui, dahsyat Kak Rosilah, dahsyat. Power. Okey? Itu yang pertama. Senangkan hidup. Maksudnya, apa saja yang you buat, yang you nak capai, you kena buat ulang-ulang kali. Baru you akan senang. Masak pun sama juga, kan? Masa mula-mula nak masak, tak reti masak, susah nak masak. Cuba masak hari-hari, kan? Dah kahwin terpaksa masak hari-hari. Hari ni saya tanya, masak senang ke tidak? Untuk mak-mak yang dulu susah nak masak. Maklumlah masa anak dara tu jarang nak masak ke dapur kan. Tapi hari ni, okey, hari-hari masak. Hari-hari. Macam-macam resipi. Boleh je. Sebab apa? Ulang-ulang kali buat. Itu je yang saya nak bagi faham semua yang masuk Tempayaki Pagi hari ni. And then yang kedua, okey? Saya dah start buat demo dari saya join. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah. Okey, sama juga macam GEP. Alamak, saya tak pernah lah cikgu buat GEP. Susah lah. Senangkan. Macam mana cara nak senangkan tu? Buat ulang kali. Repetition. Pergi jumpa orang GEP. Dapat simple GEP pun tak apa. Asalkan bermula. Jangan fikir terus nak complete. Nak apa kata, betul-betul nak sempurna macam leader-leader you present. Belum lagi. Tapi bila you keep on buat ulang kali, present ulang kali GEP, lama-lama you akan dapat sebiji macam mentor you cara cakap GEP tu. Dua benda ni. So that's why saya kata yang masuk hari ni, nak ingat satu benda ni, okay? Repetition. Buat ulang-ulang kali. Tak kisah apa sekalipun. Sebab apa? Sebab kita nak senangkan hidup. Itu je. Okay? And then yang kedua, macam mana nak break the pattern? Boleh ke boleh yang nombor satu tadi? Rules nombor satu, boleh ke boleh? Takut nak buat demo. Bila dah cuba beranikan diri, alhamdulillah dapat buat dengan baik. See? Kan? Okay. So yang kedua, macam mana nak break the pattern? Sebelum ni kita duduk lah cakap kan, ataupun dengar orang cakap, hidup ni kerah. Stop cakap. Okey, cakap pada diri, kita tukar. Hidup aku full of magic. Hidup aku full of magic. Duit dah senang datang ke aku. Okey, aku apa-apa saja perkataan yang terbaik itu, ulang-ulang cakap. Okey, ulang. Hidup aku full of magic. Hidup aku best. Hidup aku best. Kau kena cakap pada diri kau sehari at least 2-3 kali. Cuba buat 21 hari. Cuba buat. InsyaAllah you akan nampak hidup you akan lebih tenang dan banyak magic datang. Affirmation, yes. Paling simple untuk you attract benda-benda bagus datang, you nak attract apa-apa yang baik-baik datang, okay, you kena ini kita panggil latihan warna sebenarnya, latihan warna. Okay, untuk attract yang kecil-kecil tu datang. Magic yang kecil-kecil tu datang. So, buat latihan warna ni. Siapa nak tahu? Saya nak share. Siapa nak tahu latihan warna?
Bila you dapat conquer latihan warna ni, you boleh attract banyak lagi benda-benda best. Gitu so latihan warna ni dia kita nak attract apa tu magic yang kecil-kecil dululah. Simple je. You duduk tenang-tenang, relax kan, pejam mata, ambil nafas dengan betul. Bila dah rasa tenang tu kan. Okey. Kuatkan niat dalam hati. Okey, aku nak tengok warna kuning. Aku nak tengok warna kuning. Aku nak tengok warna kuning. Tak kisahlah warna apa pun. Warna biru ke merah ke ikut you Allah. Tapi kalau macam saya, biasalah orang forever kan. Kan? Okey, aku nak tengok warna kuning. Kuatkan dalam hati. Cakap 20 kali, 30 kali pun tak apa. Dah rasa okey, buka mata, you pandang sekeliling you. Apa yang akan muncul adalah you akan nampak warna kuning tu dia lebih menyelah daripada warna yang lain-lain. Macam tu. Tapi benda ni dia bukanlah apa orang kata, dia kena latihan yang berterusan lah. Setiap hari tu buatlah 2-3 kali. Lepas tu bila you dah dapat dia punya, nanti warna kuning tu dia akan muncul dengan terangnya. Macam tu. So nanti bila you dah terbiasa macam tu, okay, you boleh tutup mata, cakap dalam hati. Sebab kita ni, apa yang kita sebut, apa yang kita fikir, apa yang kita nak, itu adalah doa, betul tak? So sama juga dalam hubungan ke, dalam rezeki ke, dalam silaturahim ke, you boleh buat benda yang sama juga. Okay, so lepas bila you punya attraction tu dah semakin kuat, okay, you boleh minta pula you nak apa. Hari ni saya nak buat sale satu sisi, saya nak buat sale satu sisi, saya nak buat sale satu sisi. Cakap betul-betul, bersungguh. Dia tak boleh mendata je, tak boleh. Faham ke faham? Oh, tiba-tiba hari ni Cikgu Ayu ajar magic pula. Okay, tapi apa yang saya maksudkan adalah percaya, cakap pada diri ulang-ulang kali. Okay, hidup aku best, hidup aku full of magic. Buat benda ni berulang-ulang kali. Okay, so lagi key dia apa? Repetition. Buat ulang-ulang kali. So stop dengar hidup ni keras, stop fikir hidup ni keras. Kena fikir hidup ni senang je. Hidup ni untuk gembira-gembira je. Hidup ni untuk bagi manfaat pada orang lain je. Okay, so hidup ni tak payah nak bergaduh-gaduh dengan orang. Ada masalah je, okay, tepis dulu. Okay, lepas tu apa lagi nak kena buat? Start dengar. Okay, start dengar. Hidup kita ni magic. Hidup kita best. Start fikir. Start dengar, start fikir. Hidup magic, hidup best. Hidup bahagia, hidup tenang. Okay, apa saja words, apa saja perkataan yang best-best tu, semua atas tangan kita. Kita nak pilih yang mana. Kita nak dengar yang bagus ke ataupun kita nak dengar yang tak bagus. So, sama juga dengan apa yang gerak kerja kita dekat Forever Living. Semua orang pemula dengan susah. Rasa 5 sisi tu susah. Okey, nak buat tu susah, tapi you kena buat ulang-ulang kali untuk bagi kepercayaan pada diri. Oh, 5 sisi ni senang je. Kan, ini adalah jantung kita dekat Forever Living ni. Okey, bisnes apa? Bisnes 5 sisi. Nampak tak? So hari ni dah 30 hari bulan. Tinggal 2 hari lagi untuk closing, okey, untuk bulan Oktober. Tahniah untuk yang dah settle 5 sisi. Okey, tapi ada masa 2 hari ni jangan stop. Pergi lagi all out. Mana tahu kok Allah bagi you 1 VIP, 2 VIP, 3 VIP. Nampak tak? Okey, so that's why hari ni, okey, untuk yang kata susah lah nak buat business Forever Living ni, nak kena maintain 5 sisi. Nak kena buat 5 sisi setiap bulan. Maksudnya, you all belum betul-betul faham lagi business Forever. Sebenarnya, bila you ulang paksa diri, nak senangkan hidup, betul tak? Mana ada benda yang datang dengan mudah. Melainkan untuk you belajar, usaha, buat ulang-ulang kali, sampailah dia jadi senang. Cuba, tadi ada yang terkejut. Bila saya kata saya dah 10 tahun dekat bisnes ni. Dah 10 tahun? Okey. Macam mana saya dan leader-leader yang lain boleh kekal 10 tahun? Sebab kami buat 5 sisi ni ulang kali. Setiap bulan kami buat 5 sisi tanpa gagal. Dan sampailah 5 sisi tu dah jadi macam satu, macam mana kita nak cakap ya? Satu sebahagianlah daripada diri. Supaya kami tak tinggal 5 sisi ni. Kami buat dah 10 tahun. Setahun ada 12 bulan. So you darablah dengan 10 tahun, kami dah buat berapa kali dah 5 sisi. Even lebih sekalipun. Nampak? Kita buat dia sampai jadi senang. Sebab tu nak berjaya dalam bisnes Forever Living ni, buat apa yang leader bagi tahu, okey, 1 sisi personal, buat. 5 sisi setiap bulan, buat. Itu bukan maintain, itu adalah aktiviti berniaga kita. Nampak? Tahniah, Silin dah 16 tahun buat 5 sisi. Kenapa dia berjaya? Sebab dia buat benda ni ulang. Tak ada kata, oh hari ni buat, bulan depan buat, lagi 3 bulan tak buat. Lepas tu buat balik. No. Nampak tak?
Target hari ni nak close 2 VIP. Amin untuk Ita. Okey, nampak? Dah 94 bulan berturut-turut capai lebih 5 sisi aktif. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia dah rasa senang dah. Sebab dah 94 bulan dah. Keep on buat berulang-ulang. Nampak tak? Okey? So hari ni siapa dapat sesuatu daripada sharing saya hari ni? Okey, bagi 9333. Okey, panjang je kan Cikgu Ayu punya mukadimah tapi hujung-hujung dia 5 sisi. Yes, sebab 5 sisi tu benda yang penting sangat dekat bisnes ni. Saya paling tak faham kenapa orang yang dulu pernah buat 5 sisi, capai 5 sisi, end up hari ni dia kata susah, end up dia kata oh apalah forever living tu nak kena maintain 5 sisi. Hey, hello, dulu kau buat 5 sisi, kau dapat income, kau happy je. Hari ni sebab apa? Sebab hati sudah tak ada. Itu dia. Okey. Okey, dah lah aku bebel ni dah pukul apa dah. Dah pukul 10.50 dah. Gitu kan, Campbell kan? Kita bagi stepik dua. Okey. So, mari sini. Saya nak stop share. Okey, semoga dapat sesuatu. Boleh share dengan anak tim lepas ni. Alright. Okey, saya nak panggil best Cikgu Ayu bebel. Jangan bagi saya bebel banyak kali, Kak Azhar. Okey, mana partisipan? Okey, sekejap Okey, saya nak panggil Lina Ramli. Boleh buka mikrofon. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Dengar tak? Dengar Kak, dengar. Okay. Saya Lina Ramli dari grup AUC. Saya punya upline Junainah Borhan. Saya punya manager Rabiatul Hamdi. Okay. Hari ini adalah hari pertama saya nak share setelah 5 bulan saya join Forever ni. Okay. Saya nak kongsikan 3 kesyukuran saya. Pertama, saya rasa bersyukur hari ini sebab saya diberi kesihatan yang baik dan juga masih hidup dan masih bernafas lah. Sebab kedua, kesyukuran kedua yang saya nak kongsikan adalah saya berasa terharu dan juga gembira bila saya dapat satu platform dalam bisnes Forever ni. Saya join Forever ni. Mana saya masa tu ada sakit. Saya sakit jantung. Jadi saya masuk ni join sebab saya terbaca berkenaan Forever ni dekat Grow AUC ni lah salah satunya, iaitu Kak Amizah Hamdan rasanya. Lepas tu saya pun scroll kat TikTok tu, saya terjumpalah dengan saya punya upline tu, Junainah Burhan. So saya gembira sebab dapat join ni, di mana rasa sakit saya selama dah 6 tahun ni ada rasa berkurangan. Sebab saya makan aloe vera gel, omega 3 dan juga absorbency tu. Sebelum ni saya selalu rasa penat, rasa macam tak bermaya lah. Tapi bila saya dah rasa produk Forever ni, saya rasa saya ada kurang sikit lah sakit saya tu. So saya bersyukur sangat dapat join Forever hingga hari ini. Saya harap saya terus yakin dan setia dengan produk Forever yang saya dah cuba. Okay, kesyukuran saya yang ketiga, ini testimoni saya. Testimoni saya makan ketiga-tiga produk Forever tu. Sebelum ni saya ada juga masalah darah tinggi yang terlalu tinggi, di mana bacaan saya lebih daripada 150 ke atas dan bawah saya pun border dalam 90 ke 90 lebih macam tu lah, bawah 100 lah. Doktor pun tak tahu nak cakap apa dengan saya ni, dia pun tambah-tambah ubat lah kat saya. Sampai saya dah makan Forever ni, dah join Forever ni, Alhamdulillah saya dapat satu testimoni yang baik lah untuk diri saya yang akan saya berikan kepada semua orang-orang di sekeliling saya yang dah ada penyakit yang kronik lah ya. Terutamanya pada keluarga saya lah. Saya akan berikan diorang produk Forever ni lah. Itu saja kesyukuran saya untuk hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Tahniah banyak-banyak untuk Kak Lin dan semoga terus sihat
Banyak sangat kita dapat testimoni yang macam ni. So, seronok tak bila dengar testimoni daripada Kak Lina? Seronok ke seronok? Okey, tahniah untuk siapa tu yang apply-nya. Okay. Kita doakan Kak Lina terus sihat lah. Okey, so saya nak jemput Kak Fauzah. Fauzah ada. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Morning. Assalamualaikum Cikgu Ayu. Rabbi Srahli Sadri wa Yassir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Okey, nama saya Kak mesra dengan panggilan Kak Zah, tapi nama penuh Fauzah binti Muhammad Zain. Tinggal dekat Terengganu, asal daripada Kelantan. Manager Cik Su, CBN Shida, MDM Campbell. Wah, complete. Complete. Ke atas. Okey, perkongsian Kak Zah pada pagi ni lah. Kak Zah nak share pagi ni, Alhamdulillah, Kak Zah sempat masuk Teppanyaki walaupun tengah berkemah-kemah nak balik kampung, dah tak cuti kan, berkemah nak balik kampung tapi masih sempat lagi nak join Teppanyaki sebab Kak Zah nak share satu berita gembira. Okey, semalam Kak Zah ada satu prospek ni, kawan. Ada satu prospek kawan ni dah lama tau. Tapi Kak Zah tak pernah cakap pasal bisnes dengan dia. Cuma biasanya dia akan kontak Kak Zah untuk catering lah. Tapi Kak Zah perasan selalu dia tengok status Kak Zah. Kak Zah update apa-apa pasal bisnes, pasal produk, dia akan tengok. Lepas tu adalah hadiah yang besar yang Allah bagi dekat dia. Dia dibuang kerja. Walaupun dah kerja government. Okey, sekarang ni Kak Zah nak cakap jangan terlalu selesa walaupun dah ada kerja yang tetap. Bila-bila masa je orang boleh buang kita. Bila orang tak suka kita, salah satu sebab lah. Bila keadaan ekonomi yang tak mengizinkan, dah tak boleh cover, tak boleh bayar gaji, bila-bila masa je orang boleh buang kita. So, at least kita ada lain punya alternatif. Walaupun bisnes, kita kata bisnes forever lah kita sebab sekarang ni, dalam skop bisnes forever. Tak perlu ambil masa yang panjang pun dalam satu hari nak fokus, nak buat bisnes ni. Tapi macam Cikgu Ayu cakap tadi, buat dan terus buat. InsyaAllah akan berjaya. Buat dan terus buat, jangan putus asa. Memang mula-mula kita akan susah, nak buat demo susah, nak buat GEP susah. Tapi bila kita selalu buat, kita akan dapat. Kak Zah berada bawah manager Cik Su agak keras tau. Cik Su memang hentam Kak Zah betul-betul. Buat GEP sendiri, buat demo sendiri, bercakap sendiri. Kadang-kadang kalau pergi dengan Cik Su, kita target kita nak dia bagi penerangan tau. Tapi Lala kata, okey Kak Zah cakap. Dan tu je Kak Zah cakap. Bayangkan kita kadang-kadang tak prepare, tapi percayalah itu akan jadi kita punya ilmu yang baru. Sebab kalau kita tonton, kita tengok orang lain, kita rasa dah biasa benda ni, dah ulang-ulang dengar, dah biasa mesti boleh. Tapi percaya, first time kita nak cakap tu, semua hilang, semua lost. Tapi bila kita dah selalu buat benda tu, walaupun kadang-kadang kita ingat dia datang, satu persatu poin yang pernah kita cakap, yang pernah upline kita cakap. Macam juga CBN Shida. Kak Zah pernah keluar dengan CBN Shida. Pergi ke Parker awal tahun hari tu. CBN Shida buat rekrutmen dekat Parker. Kak Zah ingatkan aspek dah kita pergi dengan dia. CBN kot. Kita mestilah nak guna dia kan. Tapi tak. Semua totally dia suruh Kak Zah dengan another dia punya downline customer suruh cakap. Semua customer kami pergi, kami cakap. Tapi Alhamdulillah lah. Sebab kita ada semangat dengan dia apa semua kan. Closing juga 2-3 orang VIP. Alhamdulillah, dari sabda titik permulaannya tu, Kak Zah confident. Sekarang ni kadang-kadang Cik Su dia cakap apa? Kalau Kak Zah cakap, Cik Su, Kak Zah ada prospek nak jumpa. Tak apa, Kak Zah buat je. So, macam semalam, Cik Su tak dapat, Kak Zah katanya CBN Shida dah. Kak Zah ada prospek. Tapi agak ni jugalah untuk Kak Zah explain. Sebab kita kan kawan kan, takut macam, biasalah kalau kawan, dia nak bina trust tu, mesti kita kena ada orang ketiga untuk buktikan kita proven sukses kita tu. Lepas dah kata, okey tak apa, dah datang. Dia datang. Tapi yang first dia cakap tu, Kak Zah yang cakap. Cuma,
CBN Syida bagi dia punya proven, bagi dia punya orang kata tambah perisa dalam masakan. Nak buktikan benda tu. Sebab prospek Kak Azhar ni tanya satu je. Saya dah tengok banyak kali status Kak Azhar ni. Tapi saya rasa mesti ada something daripada seorang caterer besar boleh reject caterer masuk Business Forever. Tapi saya tak tahu apa yang specialnya Business Forever tu. Lepas tu Kak Azhar minta dia datang semalam, bila experience baru dia tahu kenapa Kak Azhar buat Business Forever. Dan dia dibuat kerja tanpa alasan yang kukuh, memang sangat down. Lepas tu Kak Azhar cakap apa dekat dia? Percayalah, bila dah Zahir ada niat nak bagi manfaat kepada orang ramai, nak share kepada orang ramai, nak berada yang tahap yang lagi bagus, Allah akan tarik daripada tempat kita dan letak dekat tempat yang baru yang betul-betul Zahir doa. Mungkin nampak kejam sebab dibuat kerja macam tu. Kerja dah bertahun, dah kukuh dalam bidang government lagi, tapi dibuat. Lepas tu, terpilih untuk buat bisnes ni. Mesti ada sebab. Sebab dia seorang yang sangat, orang kata, fighter punya orang lah. Sebab bila dia datang dekat Kak Azhar, dia cakap apa? Okey, kalau saya sign up satu IP, 380. Betul tak Kak Azhar? Dia kata, ya betul. Lepas tu, okey, kalau saya nak dapat hampir 10,000, betul tak? 25 orang saya kena sign up. Ya betul. Dia siap buat calculation lagi. Dia nak double confirm. Maksudnya, dia ada matlamat berapa income dia nak, berapa dia ni. Dia seorang yang sangat planning punya orang. So Kak Azhar kata, ini tempat awak. Awak boleh buat dan awak boleh grow tempat dalam bisnes ni. Mungkin bidang kerja yang lama tu awak tersekat. Awak tak boleh nak naik. Sebab bila awak nak naik, orang pandang enteng, orang pandang sebelah mata, orang tak support, orang tak approve, orang tak ni. Jadi awak tersekat dekat tahap tu. So sekarang ni Tuhan tarik, letak awak dekat bisnes yang baru dan percayalah inilah hadiah yang terbesar untuk awak. Alhamdulillah, dia sign up VIP dan dia sekarang ni on the way. Kalau dia ada dalam ni, Kak Azhar nak ucap tahniah dekat dia sebab Kak Azhar minta dia join tadi. Dan dia on the way balik dekat Johor, nak bina hidup baru dekat Johor dan dia kata dia minta Kak Azhar bagi masa 2 bulan untuk dia fight betul-betul. So dalam ni Kak Azhar announce 2 bulan Kak Azhar bagi Zahir fight betul-betul. InsyaAllah Kak Azhar percaya Zahir akan dapat. Okey, itu je Cikgu Ayu perkongsian Kak Azhar pada pagi ni. Okey, wah, semangat Kak Zah share hari ni kan. Okey, Alhamdulillah, tahniah buat Kak Zah. Okey, berani percaya diri juga nak present kan. Saya teringat masa mula juga saya dengan Forever, apa cerita Kak Zah ni saya teringat balik lah. Pada peringkat awal saya join Forever, 2 minggu je kot tak silap saya boleh menggunakan perkataan tu saya, yelah orang baru, siapa-siapa yang pernah masuk NDO kan, dalam NDO tu pun kita speaker ada ajar untuk menggunakan ABC kan. Kita orang baru ni tak pandai lagi nak present, so kita minta khidmat daripada leader ataupun upline untuk bantu share untuk present GP dan sebagainya. Tapi biasanya saya akan stick 3 kali je. 3 kali je. Lepas benda tu you kena buat dah. So sama juga masa saya dulu mula-mula kan. Saya bawa upline nak jumpa prospek. Okey, saya ingatkan dia nak present. Sekali kita dah keluar kertas, dah keluar pen semua kan. Dia pun tolak pen kat kita, kertas kat kita. Okey, Ayu present. Rasa macam masa tu kan, rasa biru, merah semua ada kat muka ni. Kan? So itulah bila kita tak untuk dalam bisnes ni kita kena cuba untuk buat sendiri. Kali pertama, kali kedua kita ajak leader untuk kita tengok macam mana dia present, macam mana dia bersoal jawab. Okey, so kita tengok apa je yang dia buat, kita tiru. Okey, tapi bila dah masuk kali ketiga, kali keempat tu kita kena cuba present sendiri, buat demo sendiri. Tahniah untuk Kak Zah berjaya close VIP untuk kawan tu. So ada satu yang saya nampak dekat situ, jangan malas untuk update WhatsApp status setiap hari, okey, supaya kawan-kawan kita boleh tengok. Kan kadang-kadang kita nak attract kawan kita ni, dia taklah orang kata semudah yang disangka. Dia ambil masa sikit, ambil masa sekejap nampak bateri dah nak habis dalam laptop ni. Okey, so sama juga saya nak close kawan-kawan belajar, kawan-kawan 1U dulu pun tak mudah juga. Bertahun dia tengok kita dekat Facebook, dia tengok kita pencapaian yang kita share dekat media sosial, sampaikan benda tu dia sendiri yang trigger untuk
tanya. Macam tu. Okay, so update je apa je yang aktiviti kita dekat media sosial, okay, kat WhatsApp status pun. Ya, ramai CCTV, betul. Ya. So teruja sangat dengan sharing daripada Kak Zah. Terima kasih banyak. Kita doakan Kak Zah and team terus berjaya. Okay. Dan kita nak panggil siapa lagi ni? Kalau tadi Kak Zah dia ada sebut kan dia punya upline super upline kan. So kita panggil super upline Kak Zah sekarang. Campbell. Dipersilakan ambil Campbell. Halo, Hello. hai, selamat pagi Cikgu Ayu. Terima Pagi-pagi. kasih Cikgu. Okey, selamat pagi semua. So memang 3 words explain kita punya perasaan hari ini kan. Memang sangat happy, okey, sangat teruja dan juga sangat bersyukur lah. Okey, so memang sangat best kan kita dengar sharing daripada Cikgu Ayu kan. Memang sangat suka, saya sangat suka dengar Cikgu Ayu bercakap. Dia bebek apa pun kan, rasa macam sedap je apa yang dia bebek tu kan. Best sangat kan. Okay, so Bel nak ucapkan thank you jugalah kepada I punya upline ya. Upline saya adalah MDM Olive dan juga MDM Sean. Okay, so memang ada banyak sangat benda yang good news kan minggu ini. So semalam terima satu good news daripada downline saya. So saya lahirkan seorang supervisor baru daripada Singapura. First time saya dapat supervisor dari Singapura. Dan saya sangat bersyukur lah sebab apa Bel kenal kawan ini daripada TikTok. So daripada TikTok kita kenal dan Bel memang sangat percaya kepada jodoh tau. Anda percaya tak? So bila jodoh kita untuk kenal dan kita boleh masuk dalam Zoom, lepas tu kita boleh sambung jodoh ini dalam forever kan. Rasa ini satu kesyukuran yang sangat besar untuk I. Saya sangat suka berkawan walaupun saya introvert kan. So bila kita boleh berkawan, kenal orang daripada luar negara tau, dari Singapura. So I rasa memang sangat best sangat lah bila kita boleh sembang, boleh kenal dia, okay. So memang I sangat syukur sebab dia pun sangat yakin kepada Bel, okay. Dan dia memang ikutlah apa yang Bel cerita, apa yang Bel cakap. So dia pun memang banyak sangat guna products untuk suami dia, untuk anak dia yang ada masalah jerawat. So memang nampak sangat berkesan lah produk kepada family dia. Itu sebab dia pun tak malu tau. Dia nak share dengan kawan-kawan dan even dia punya prospek. Saya pernah dengar dia pernah cerita ke Bel kan. Dia ada share kepada satu kawan dia yang rapat sangat. Kawan ni dia jual property punya tau. So dia pun WhatsApp kawan ini kan. Dia kata, hey, you ada minat tak nak guna produk Forever ni? So kawan yang jual property ni kan, memang dia cakap saya tak minat. Lepas dia terus ban dia punya nombor. Panggil apa? Ban Block Blok. Oh, telefon dia tahu sebab dia promote Forever ke dia. So I cakap, oi tak apa, ini orangnya lah dia tak pandai nak jaga silaturahim, betul tak? Bila kita buat sales, kita berniaga, kita ada minda usahawan kan. Even kita tak nak benda tu, kita jangan block, kita kena jaga silaturahim, betul tak? Tapi yang paling best adalah I punya downline ni kan, dia tak give up tau. Dia masih teruskan untuk sharing kepada kawan-kawan dia. Itu yang best lah. So that's why hari ini apa yang Bel nak bincangkan adalah pasal PJJ. Tahu tak PJJ? Tapi bukan perkahwinan jarak jauh. Tapi ini adalah penajaan jarak jauh. Siapa kat sini kan? Upline dia memang duduk jauh daripada you punya. Cuba tulis PJJ. Macam you duduk di Kuantan, mungkin upline you duduk kat Johor. Ada tak tulis PJJ? Sebenarnya sekarang memang sangat biasa PJJ. Dan Bel sangat suka PJJ. Sebab apa tahu? Sebab bila kita PJJ you akan nampak you punya anak team tu betul ke dia betul-betul ada niat dan betul tak dia ada passion yang sangat besar untuk berjaya dalam Forever. Sebab ada orang mungkin dia duduk dekat dengan upline dia, mungkin jiran sebelah saja ataupun di dalam satu negeri ataupun satu kampung tapi tak semestinya dia boleh berjaya tau. Tapi kalau you tengok kan kita PJJ, kita cakap you mesti kena ada demo set, you mesti kena ada buku GEP, you mesti kena ada slide. Ini semua nak buat online, kena sendiri belajar. Asal kita punya pisau untuk cakap GEP, nak buat demo kan. So jika you PJJ kan, you kalau nampak you punya anak team kan, dia sendiri akan minta dengan you, upline saya nak demo set.
apply saya nak beli ini, apply saya nak beli katalog. Bila you nampak anak team you yang PJJ, dia memang ada niat yang besar untuk dapatkan semua alat untuk nak mulakan bisnes. So you nampak ini memang seorang yang boleh dijadikan leader. So adakah anda jenis PJJ dan memang jenis yang macam ini, minta semua alat-alat. So that's why I sangat suka PJJ tau. Saya tak suka yang memang asyik macam koala bear. Koala bear macam you tahu tengok koala bear tak? Koala bear kan, baby kan, dia asyik terikat kepada mak dia je, betul tak? Nak mak je, nak mak punya susu saja. So you akan nampak anak itu dia akan membesar tau. That's why bila you punya apply keluar dengan you macam tak Kak Fauza tadi kan, keluar dengan upline, tetapi upline tolak, suruh you cakap sendiri. Sebenarnya you kena thank you kepada upline yang macam ni sebab dia cukup keras untuk membina you menjadi seorang leader. Betul tak? You tengok kan, ramai MDM kita sebenarnya PJJ dengan upline dia. Contoh tadi saya tengok kan, macam kita punya siapa MDM Coach Lin. You tengok MDM Coach Lin dia duduk Seremban. Upline dia duduk kat Pontian. Jauh tak? Kan? Lepas tu MDM siapa? Naja duduk JB. Tapi upline dia kat Kuantan. Macam MDM kat Sia, dia pun duduk JB. Upline dia pun duduk Kuantan punya. So you tengok kan, kenapa mereka PJJ tapi masih lagi boleh jadi MDM? Adakah sebab upline you duduk dekat, you akan cepat berjaya? Bukan kan? Tetapi adalah sebab niat kita sendiri yang nak berjaya tu sangat kuat. So that's why memang kita kena buang segala alasan. Semua tu memang betul alasan. Tapi kita mesti tengok kenapa kita nak berjaya dalam forever. Okay. So minggu ini kita tinggal lagi 2 hari, betul tak? So walaupun 2 hari kan, dia akan membawa rezeki yang sangat besar kalau kita betul-betul usaha. Okay. So Bel doakan anda semua 2 hari boleh capai malaman anda 5cc ke, 25cc ke, manager ke, F2D ke. Doakan anda semua boleh sama-sama berjaya dalam forever. Okay. So itu saja sharing I. So saya pulang balik kepada Cikgu Ayu. Thank you semua. Bye-bye. Bye, Amin. Best tak sharing daripada Campbell hari ni. Kita dapat satu word hari ni kan. PJJ. Apa dia tu? Penajaan jarak jauh. Dapat satu perkataan baru ni hari ni. Okay, so memang betul sangat apa yang Campbell cakap. Dia isu nak orang kata nak berjaya ni, dia bukan kata kita dekat ke, jauh ke dengan upline. Tak. Okay, semua atas kesungguhan kita. Okey, kalau upline tu betul-betul depan mata tapi kita sendiri tak berkehendak, kita tak nak pun tak jadi juga. Betul tak? Tapi kalau upline kita tu memang jauh, macam Campbell sampai ke Singapura FBO dia. Tapi disebabkan FBO tu betul-betul nak, ada usaha, ada tindakan, jauh macam mana pun, alhamdulillah dah boleh dah berjaya sampai supervisor. Lepas ni boleh pula pergi sampai manager, F2D, Eagle Manager. So faktor untuk zaman sekarang ni dengan teknologi sekarang dengan semua pun beronline semua, tak mustahil pun untuk berjaya dekat bisnes ni. Okey, sama juga kalau kita ada talk, ada coaching macam hari ni Tempayaki pagi. Tak perlu kita bergerak ke mana-mana pun, kan? Dekat rumah je pun untuk dengar, tapi semua dekat sini. Kesungguhan kita, hati kita, nak ke nak. Kan? Kalau betul-betul nak, susah macam mana pun, sibuk macam mana pun pagi-pagi, dia mesti juga buka juga laptop dengar Tempayaki. Tapi kalau dah tak nak, tak boleh nak buat apa lah kan. Okay, so thank you banyak untuk Campbell atas kata-kata nasihat, tips kan. Memang semua datang daripada kita dulu lah. Semua datang daripada kita. That's why saya selalu cakap, datanglah leader hebat macam Rofkip sekalipun, tapi kalau diri sendiri yang tak bersedia, yang tak nak pun tak jadi juga. Kan? So saya nak jemput pula Kak Mazlina Siddiq. Mazlina, tadi hilang namanya. Okey, Kak Mazlina, ada tak? Ada Kak Mazlina? Ada. Ada. Assalamualaikum, Cikgu Ayu. Waalaikumsalam. Okey. Okey, Assalamualaikum Cikgu Ayu dan semua rakan-rakan FBO. Okey, okey Kak Mas Kak Mazlina lah ni, Mazlina Malik. Kak Mas bawah upline Puan Leila Leila Niza, dan juga upline yang atas lagi tu Puan Leila Nizwani lah.
Okey, sebelum Kak Mas meneruskan sharing Kak Mas hari ini, okey, sama-sama kita ucapkan takziah kepada Puan MDM Lelawani yang baru kehilangan suami, suami dia meninggal. Dan kita sedekahkan Al-Fatihah lah. Semoga arwah-arwah berada dirahmati Allah dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Okey, hari ini Kak Mas nak share lah mengenai kesyukuran Kak Mas yang pertama. Alhamdulillah, hari ini Kak Mas dipanjangkan umur dan Kak Mas sihat seperti biasa. Walaupun dalam 2-3 hari sebelum ni Kak Mas mendapat gangguan kesihatan sikit. Itu sesama, taklah teruk sangat, ringan dia. Tapi bila sesama je, Kak Mas dah risau dah sebab for the past almost 2 years sejak ambil produk Forever, AVG, lengkap dah segitiga kesihatan tu Kak Mas memang jarang boleh dikatakan tak ada sakit lah kata sakit kepala ke apa sampai lupa lah rasa pening tu Tapi bila terus semua Kak Mas dah risau dah sebab mak minta maaf. Okey, sejak Jumaat lepas Kak Mas gangguan sikit. Abang ipar Kak Mas meninggal. Jadi sibuklah ke sana kemari ke hospital dan sebagainya sampailah hari Isnin. Memang banyak ada benda yang tertinggal yang Kak Mas tak ambil AVG ambil tapi tak lengkap Kak Mas punya segi kesihatan. Maknanya dia Kak Mas dah lack of vitamin C selama 4 hari. 4 hari mana Isnin tu Kak Mas kena sesama. Tapi tak ada teruk malam tu. Tapi boleh menyebabkan sebut lah kan. Tapi lepas tu okey. Semalam pun kena juga. Jadi husband pun sama juga. Dia jangkit lah kan. Tapi sebenarnya kami sama-sama kena. Jadi dia pun dah fikir, cepat aja dia fikir. Oh, ada vitamin C tak? Vitamin C maksud absorbensi lah kan. Sebab memang dia dah punya keyakinan tinggi terhadap produk Forever. Sebab baru-baru ni Kak Mas buat demo guna vitamin C Kak Mas kan gunakan absorbensi saja dengan vitamin C biasa. Kak Mas tambah lagi 5 kasturi, 5 orange sunkist tu dan apa sajalah 2-3 kali Kak Mas buat dan pada prospek yang berbeza kan dan suami Kak Mas ada. Dan dia pun start Google apa kelebihan absorbensi. Memang tak ada pada yang lain lah, minta maaf Bukan kata produk yang lain tu tak bagus tapi not up to orang kita level yang sama dengan absorbensi. Memang absorbensi kita ambil sebiji 1 hour after that memang kita dapat lihat kesannya. So syukur Alhamdulillah dia dah mempunyai keyakinan tinggi lebih-lebih lagi setelah hadir FLE tempoh hari. Okey, kesyukuran yang seterusnya Kak Mas rasa sangat-sangat bersyukurlah sebab minta maaf Cikgu Ayu, saya rasa scammer yang duk call saya ni. Okey, sepanjang minggu lepas memang banyak berita-berita yang sedih yang Kak Mas terima lah. Selain pada kehilangan abang ipar, kehilangan kita punya rakan baik, kehilangan sepupu dan salah seorang PC Kak Mas yang baru juga bukanlah dia kehilangan tapi terpaksa buat keputusan yang kritikal untuk bersetuju dengan saranan doktor supaya kaki mak dia dipotong. Jari kaki dia akibat kecap manis. Jadi dalam keluarga yang meninggal ni kita tengok seorang sakit jantung, seorang kecap manis. Yang ni itu kecap manis juga lah, komplikasi kecap manis Jadi kita lihat sejarah hidup dia, kita flashback balik, kita pun sama bergaul dengan dia kan. Punca dia tak lain daripada pemakanan. Walaupun Kak Mas dah perkenalkan Forever itu set kencing dia sebagainya, jantung sebagainya, memang dia orang rasa sihat tapi dia orang stop. Yalah, mati tu pasti tapi sakit tu adalah asbab. Jadi kita ke sini bukan kita nak ambil kesempatan terhadap musibah menimpa orang lain kita ambil iktibar Dari situ Kak Mas tanpa segan silu lah Kak Mas buat sharing pada orang-orang yang hadir sekali masa perhubungan, keduri, tahlil dan sebagainya untuk buka laluan supaya Kak Mas dapat menunjukkan bagaimana let's say AVG ni boleh mendetox usus kita, buang toksin, bagaimana omega 3 boleh menyingkirkan kolesterol, bagaimana absorbensi boleh turut menyahkan toksin dalam badan kita untuk jauhkan penyakit lah maksud dia kan. Jadi sempatlah Kak Mas buat follow up daripada rumah arwah ni sampailah ke rumah dia. Dan memang mereka terpegun. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan Kak Mas akan buat follow up lah sebab memang kali pertama keyakinan kurang
Tapi mungkin ada sebab-sebab lain yang mereka tak dapat nak assign segera sebagai PC atau VIP. Tapi tak apa, Kak Mas sabar sabar tu penting. Dan kesyukuran yang ketiga, okey, baru-baru ni hari Isnin, dan sibuk tu Kak Mas hantar Kak Mas ke IJN ni untuk rawatan ulangan, buat blood test. Dan syukur Alhamdulillah, blood test dia overall memang cantik. Doktor pun tak ada kata apa dah. Cuma macam EGFR aja agak rendah, tapi dah meningkat daripada 32 tu ke 40. Dia turun naik lah sikit kan. Kencing manis okey, gula okey, renal profile everything okey. So doktor tanya juga, awak ada bagi suplemen pada bapa awak? Yes, saya tanpa ragu-ragu saya bagi suplemen Forever. Dan untuk meyakinkan doktor tu lagi tentang kolesterol dia ni kan, saya tanya dia sejak ambil omega 3, kolesterol dia cantik. Bacaan dia kolesterol lebih kurang 5 point something aja. Dan petang tu MDM Jackie datang rumah saya dan saya sharekan juga keputusan darah ni. Jackie pun terperanjat juga. Dia kata, wow, very good. Sebab saya minta dia baca juga kan. Kadang doktor dia baca simple aja. Sebab as long tak ada bold tu, dia kata okey. Jackie kata dengan umur yang macam ni masuk 88 tahun, bacaan darah dia cukup cantik. Malah bacaan darah dia lebih cantik daripada suami Kak Mas. So Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Kak Mas bagi dia suplemen ni, selengkap segitiga kesihatan tu secara konsisten. So nasihat saya pada ahli-ahli yang lain untuk nasihat diri sendiri jugalah. So kita jangan tinggal lah. Kita rasa kita ambil ABG dengan Omega cukup, sebenarnya tak cukup. Kak Mas ambil yang 3 ni, lengkap ni memang sihat. Tapi kita tak boleh cakap tak perlulah kalau dia tak ada, kita sakit, ujian-ujian tu kita kena lalui juga. Sebab ini kita jadi testimoni pada orang lain. Bila kita jadi testimoni orang lain, kita kena buktikan yang produk ni memang bagus. Okay, yang lain Cikgu Ayu tak ada apa lagi saya nak nasihat nak kongsikan lah. Cuma saya memang teruja lah bila MDM Jackie memang dia nak push saya kan. Sebab kita memang kena berhubung rapat dengan mentor kita. Tak dapat mentor yang ni Jackie datang ke rumah. Malam pula kita jumpa dengan satu Kak Mas punya VIP yang dah down ni. Rupanya baru kita, okey, kita jangan paksa orang kan buat forever untuk jana pendapat. Tapi di sebalik tu kita kena kaji apa permasalahan mereka bila mereka berhenti. Satu, healing process. Healing crisis ni memang diorang tak tahan, dia stop. Keduanya, masalah keuangan berkait. Kalau ada ahli keluarga yang lain sakit yang kronik mungkin masalah, di situlah masalah keuangan timbul kan. Jadi memang macam apa yang Cikgu Ayu cakap tadi, hidup ni keras. Sehingga kan saya punya downline ni, seorang VIP ni memang dia semangat tinggi, dia orang berniaga kan. Tapi terpaksa berniaga kira 24. Satu hari rehat 3 jam saja. Pukul 5 pagi, mana lepas subuh dah bangun pergi kerja. Dia kerja kat UHKM sampai pukul 6 petang. Pukul 7.30 lepas maghrib masuk gerai buat char-kway-teow sampai pukul 3 pagi berkemas. So bila masa dia rehat. Jadi saya dapat bayangkan sel-sel dia tu memang tak sihat. Tambah lagi dia stop pula guna AVG sebab healing crisis yang dia tak faham kan. Jadi saya pun dah terangkan dia, teruskan. Sebab dalam kita mendidik kita punya downline ni ataupun siapa-siapa je consumer healing crisis ni kita kena explain. Jangan bukan setakat menjual aja, kita kena explain. Ada orang yang toksin dia tinggi memang, dan ada penyakit memang cepat tindak balasan. Sebenarnya bila cepat tindak balasan berlaku sebenarnya baik, tapi dia tak faham. Dia kata bila kena gastrik apa semua, dia kena stop. Bila kena stop memang baiklah. Tapi sebenarnya kalau untuk menghilangkan penyakit tu, you kena ambil secara berterusan, konsisten. Itu saja sharing saya ini Cikgu Ayu. InsyaAllah ini hari dah 30 hari bulan. Okay, besok 31. Untuk 5cc tu macam Cikgu Ayu cakap tu, walaupun cc tu tak tinggi kita kalah sikit, tapi 5cc tu insyaAllah lah Kak Mas setakat ni dapat buat. Dan kalau boleh nak meningkat lagi sebab Kak Mas ni
tak boleh jadikan sebagai alasan apa yang berlaku, kesibukan Kak Mas pulang alik kampung KL, tapi sebenarnya kita kena leverage tak dapat jumpa orang secara offline, kita kena buat secara media sosial lah. Dan nak buat media sosial tu pun kena duduk diam ni kan. Macam Teppanyaki hari ni juga, kalau sambil buat kerja memang masuk telinga kanan, mungkin dia masuk diam sekejap lah, lepas tu dia keluar kat kiri. Tapi kalau kita duduk macam ni, kita buat pula perkongsian, hasilnya akan kita rasai macam mana semangat kita selepas ni. Rasanya selepas habis Teppanyaki ni lagi laju lah Kak Mas buat kerja. Okey, terima kasih Cikgu Ayu. Terima kasih sebab saya tu lagi masa FLI pun sama saya punya ketua tim adalah Cikgu Ayu. Perasan saya. Oh, ya kan? Okey, Cikgu Okey, Ayu. Kak Mas, terima terima kasih kasih. banyak untuk sharing hari ni. Okey, oh masa FLAE itu ya. Oh, saya tak perasan, Kak Mas, minta maaf banyak. Betul-betul ada. Okey, memang terbaik sangat semangat Kak Mas dia keep on sharing apa tu dengan ramai orang, even diri sendiri pun memang guna. Dia kata bukan dia kata setakat guna je, dia memang betul-betul ni follow segitiga kesihatan tu, mau complete lah kita punya height triangle tu. Okey, memang terbaik sangat. So teruskan ya Kak Mas. Okey, keep sharing untuk kita nak tengok orang sekeliling kita sihat kan, macam Kak Mas cakap tadi lah, kita bukan nak ambil kesempatan, tapi kita tahu produk kita antara produk yang terbaik, kita ikhtiar, betul tak? Ikhtiar. Okey, dan macam Kak Mas cakap tadi, saya setuju sangat, kita bukan semata-mata nak menjual, tapi kita kena mendidik juga. Kena explain, kena ajar, kena bagi tahu apa antara orang kata, ada orang yang tak ada healing crisis pun kan, tapi untuk orang yang memang ada penyakit dalam badan kan, you tak boleh expect kata minum tak ada rasa, tak ada rasa sakit-sakit tak ada healing, tak boleh juga sebab setiap badan orang ni tak sama kan. So kat situlah tugas kita untuk mendidik, untuk bagi pencerahan dekat dia, untuk dia keep on guna. Okey, dan kita nak ucapkan salam takziah juga untuk upline Kak Mas, Kak Lela atas pemergian arwah Pak Ali saya kenal Kak Lela ni pun almost 10 tahun. Kak Lela start 2013, saya start 2014, dan alhamdulillah tahun 2015 kita satu pentas dengan Kak Lela dan Pak Ali. Kak Lela top rookie nombor 1, saya top rookie nombor 2 tahun tu. Jadi memang rapat sangat dengan Kak Lela dan juga suami dia. First time travel sama-sama dengan arwah dengan Kak Lela ke Cancun, Mexico, masa tu ingat lagi. Okey, so orang kata inilah waktu-waktu tough masing-masing. So kita sama-sama bagi semangat lah untuk Kak Lela, okay? Dan juga keluarga. Salam takziah untuk Kak Lela. Okay, so terima kasih Kak Mas. Kita nak pergi kepada siapa ni yang terakhir untuk sharing hari ni. Okay, oh ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi. Kita panggil Junainah Borhan. Okay, Assalamualaikum. Pagi. Okay, selamat pagi Cikgu Ayu. Alhamdulillah. Hari ini sebelum tu Cikgu perkenalkan diri dulu. Nama Junainah Borhan dan nama panggilan Cikgu Borhan lah. Cikgu tinggal di Melaka. Alhamdulillah, kesyukuran Cikgu pada hari ini. Cikgu sangat-sangat bersyukur sebab masih berada di dalam Forever. Masya Allah. Dan berada di dalam Teppanyaki dan masih lagi sihat dengan mengamalkan produk Forever lah. So Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. Dan kesyukuran Cikgu yang kedua, seperti biasalah kalau kita masuk Teppanyaki, speaker dia Cikgu Ayu mesti akan dapat ilmu yang best-best. So Cikgu sangat-sangat sukalah. Sampai ya Allah, tak tahu cakap tadi, waktu Cikgu Ayu tengah sharing tu tiba-tiba sakit perut sampai bawa telefon masuk dalam jamban. Bayangkanlah kan. Mojol lah telefon tu tak masuk dalam lubang jamban. So sampai anak cakap, Umi kenapa bawa telefon masuk dalam bilik air? Lah, Umi nak dengar sharing ni tak boleh lepaskan peluang. So, Masya Allah, tabarakallah, memang sangat-sangat bersemangat lah. Bersemangat dengar Cikgu Ayu cakap. Lepas tu tiba-tiba, sebenarnya kan kalau kita masuk Teppanyaki, bukan sahaja kita dapat dengar sharing, kita dapat ilmu, tapi sesuatu yang mengingatkan Cikgu sebenarnya pernah belajar yang affirmation tu lah. Tapi affirmation ni kita
kita yang cikgu belajar ni dia cakap miracles always happen to me, miracle always happen to you, miracle always happen in the world. So sebenarnya dulu cikgu praktiskan, tapi yelah kita ni manusia kan, bila kita tak ada mentor lama-lama tu sikit-sikit dia hilang. So bila masuk Teppanyaki hari ni Cikgu Ayu mengingatkan cikgu untuk mengamalkan balik. InsyaAllah cikgu akan praktikkan balik affirmation tu lah. So tapi kita tak bergantung sangat dekat affirmation. Yang paling utama sekali kita berharap sebab semua yang berlaku dalam kehidupan kita adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. So kita serahkan tawakal sahaja kepada Allah. Yang penting kita usaha. Kita kena sentiasa bertindak. So alhamdulillah, kesyukuran cikgu yang ketiga. Okey, cikgu ni ada seorang kawan. Dia ni kawan bisnes dah lama. Dah lama cikgu bisnes dulu, bisnes jamu. So dia ni macam sideline lah. So dia ni seorang yang memang sangat-sangat rajin. Macam-macam bisnes dia buat. Tapi cikgu ni perkenalkan dia dengan Forever, cuma dia masih tidak tidak layan cikgu lah. Tapi cikgu setiap hari keep follow up. So apa yang berlaku selama 1 tahun cikgu follow up dia selalulah balas, dia ucap terima kasih sebab cikgu selalu hantar follow up dekat dia lah, macam ajak masuk kelas, ajak GEP dan macam tu lah, tapi dia tak pernah masuk. So dia memang selalu cakap terima kasih je. So pada satu hari baru-baru ni dia balas, dia kata cikgu, apa bimbingan yang akan cikgu bagi kalau dia masuk tim cikgu? Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Cikgu tanya dia, kenapa? Lepas tu cikgu dia cakap dia baru lepas bercerai. So dia nak cari bisnes nak cari kerja yang boleh ni halah untuk dia tampung anak dia 6 orang. So Masya Allah, cikgu masa tu cikgu memang rasa macam sebab sangatlah. Sebab sebenarnya kita ni memang tidak boleh bergantung. Macam Kak Zah cakap tadi, kita tak boleh rasa selesa walaupun kita dah ada kerja bagus. Macam tu juga kita ni jangan terlalu rasa selesa kalau kita ada suami yang kerja bagus kan. So kita jangan terlalu berharap, jangan terlalu bergantung kepada suami. Betul, memang nafkah tu suami yang bagi, tapi kita kena cari alternatif yang lain. Sebab kita tak tahu Allah akan beri kita sesuatu hiburan yang kadang-kadang kita tak sangka. So kadang-kadang kita tak sangka. So kita kena daripada sekarang lah, kita kena cari alternatif, kita kena bermula. Kalau kita rasa kita kurang mahir, kita kurang pandai, kita kena bermula. So dekat dalam Forever ni, kita kurang pandai, kita kurang mahir, tapi kita ada leader, kita ada kelas-kelas yang diajukan yang kita boleh belajar sebenarnya. So dulu cikgu ni bukan seorang yang, cikgu cerita sikitlah pengalaman cikgu selama berbisnes sebelum cikgu berjumpa Forever. Cikgu ni bukan seorang yang pandai nak buat ayat copywriting dan sebagainya. Sampai cikgu, satu masa cikgu copy ayat orang, tiba-tiba orang tu marah. Dia sampai dihina cikgu tahu. Dia kata buatlah ayat sendiri. Dia cakap macam tu lah, lebih kurang so padahal kita jual produk yang sama ni, tapinya bila kita copy ayat dia marah. So kita tak boleh bergantung kepada orang lain, kita kena buat sendiri. So daripada situlah cikgu mula nekat untuk belajar. So cikgu belajar habis pergi kelas copywriting. Memang sebelum ni cikgu rasa macam aku ni boleh ke buat lah. Kita akan rasa takut tau, sebab kita tak ada ilmu. So bila lama-lama kita praktis, kita rasa macam ya Allah, senang je sebenarnya nak menulis tu. Macam tu. So sebab tu Cikgu Ayu kata tadi, kita kena benda tu kita kena buat selalu. Kena buat selalu. So bila kita buat selalu, kita akan nampak result dia. So alhamdulillah cikgu sangat-sangat bersyukur. Kalau dekat Facebook tu kan, cikgu kalau orang cakap dia nak menulis, kadang sehari pun tak siap-siap copywriting. Tak, cikgu sekejap je. Dalam masa 5 minit, 10 minit dah. Dapat copywriting yang sangat-sangat panjang. Masya Allah, tabarakallah. So sampai ada kawan-kawan Facebook cikgu, dia selalu cakap, cikgu selalu bagi semangat, kata-kata semangat dekat Facebook. So sebab bila kita dah belajar, kita praktikkan setiap hari, kita akan rasa macam sangat-sangat mudah.
So kalau kita dah dapat ilmu, kita terus buat. Jangan kita tunggu-tunggu. Sebab bila kita tunggu-tunggu, nanti ilmu tu dia akan hilang. So sangat-sangat sayang lah. Sangat-sangat sayang. So kalau kita ada ilmu kan, sangat-sangat mudah lah. So Alhamdulillah cikgu sangat-sangat bersyukur. Lepas tu semalam cikgu sangat bersyukur lah dapat join kelas kecantikan lah pasal kulit kering. So memang ya Allah, kalau kita nak dekat luar, kalau kita nak bayar kelas-kelas macam tu, tak tahulah berapa modal dia. Tapi dekat Forever ni, kita dapat secara percuma. So, cikgu pun dapat masuk kelas kan, cikgu akan post dekat dalam grup lah kan. So, ada prospek cikgu tu dia tanya, apa ada jual produk skincare ke? So, sebenarnya cikgu pun cakap, ya Forever ni memang dah lama pun ada jual produk skincare. So, bila kita dah ada ilmu kan, so dia cakap dia ada kulit jeragat. Kulit dia berjeragat. So, bila kita dah ada ilmu ni, kita yakin tau, kita confident nak bagi tahu dia okey macam ni. So sebab itu sangat-sangat penting kita kena join kelas mana-mana sahaja yang BOI atau Forever sediakan. So kena masuk. Kena masuk, jangan miss. So far memang cikgu pun pernah jugalah miss kelas, tapi bila miss tu cikgu akan cari satu masa untuk dengarkan recording sebab kita nak dapatkan ilmu kan, sebab kita nak share kepada orang. So bila kita ada ilmu, insya-Allah kita sangat-sangat senang nak share kepada orang. Sebenarnya kalau kita rasa sekarang ni kita rasa macam tak senang tu, sebenarnya bukan sebab benda tu susah, tapi kita yang tak ada ilmu. So, cikgu harap dekat dalam ni kita sama-sama buat. InsyaAllah kita sama-sama dapat dengan izin Allah. So, cikgu doakan semoga kita semua dapat capai 5 sisi menggunakan duit orang lain, EMR dan CBM setiap tahun dan seterusnya. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak Cikgu untuk sharing pagi ni. Banyak sangat tips-tips yang Cikgu dah share dengan kita. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada siapa ni. Saya suka dari tadi dah saya tengok dekat Zoom ni kan, Umuna. Umuna ni dia ada siapa ni? Dia memang bagus lah. Dia akan recap balik, type balik dekat chat room tu. Nampak tak? So boleh seten juga pada Umuna ni. Nama betul ke nama panggilan ni? Kan? Dia dah buat notes kat situ. Apa yang Cikgu share tadi, apa yang Kak Mas share tadi pun ada dia. Dia type balik dekat chat room. Okey. Betul sangat apa yang Cikgu cakap, bila kita tak masuk kelas, mana nak tahu knowledge, kan? Lepas tu orang tanya, kita tegak-gagap nak menjawab. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. So kita rasa susah je nak sharing Forever ni kan. Sebab ilmu tak ada sebenarnya. Tapi kalau kita bagi peluang pada diri untuk masuk kelas, okey, belajar, dan lepas tu kita beranikan diri untuk sharing. Orang nak tanya apa-apa dengan kita pun insya-Allah kita boleh jawab. Kan? So kena masuk kelas. So dan bestnya dalam BOI ni, yang mungkin ada kata tak sempat lah nak masuk, ada kerja ke, ada urgent apa-apa kan. Tak apa, tengok rakaman. Rakaman ada. Nak tengok dekat mana? Pergi dekat YouTube Datuk Desmond Kong. Okay, subscribe YouTube tu dan you carilah rakaman-rakaman kelas yang setiap Selasa, minggu-minggu yang sebelum-sebelum ni. Nak tengok rakaman Tempayaki pun ada. So follow kelas, terutama orang baru jangan miss kelas. Okay, kita ada banyak setiap minggu kelas yang upline buat pun ada. Boleh minta rakaman. Okay. So Forever Living ni senang sangat sebenarnya. Nak kena buka hati untuk betul-betul buat je. Buka hati, buka minda. Okay, so macam Cikgu ni dia memang sangat konsisten lah sharing setiap minggu dekat Tempayaki. Tahniah Cikgu sentiasa bagi semangat kat semua. Okay, so kita nak panggil yang terakhir hari ni untuk share. Haslinda. Dipersilakan. Ada Haslinda? Ada. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Ayu. Okey. Tak hilang pula ni. Assalamualaikum. Saya Sinda binti lain saya, fasih dan mentor saya MDM Merawani. Okey, rasanya sharing pagi ni, apa yang saya nak sharing semuanya dah dikongsikan pagi-pagi tadi, awal-awal tadi semua. Tapi nak kongsi juga lah, bersyukur Alhamdulillah kerana masih diberi nafas oleh Allah untuk bernafas lagi hari ini. Dan sharing yang kedua, rasa bersyukur masih
berpeluang berkongsi di Teppanyaki. Rasanya dah lama juga Linda tak buat sharing kat Teppanyaki ni. Dalam bulan ni Linda agak kata orang tu susunan jadual tak teratur dengan kematian abang ipar secara tiba-tiba tanpa sakit. Lepas tu dengan pakcik yang dapat kata orang tu bungkusan kena potong kaki 2 kali sebab kencing manis. Untuk permulaan tu kita dah cuba bantu dia, tanya dia ada masalah kesihatan ke apa ke, sebab kita tahu cara perubahan dia terlalu mendadak sebab dengan perubahan turun berat badan dia yang semakin kurus. Kita cuba tanya, kita cuba nak bantu, tapi dia banyak berahsia. Rupanya bukan dengan saya je, tapi dengan anak-anak dia sendiri pun dia rahsiakan penyakit tu, sehingga sampai satu tahap yang memang doktor, anak-anak dia bawa pergi check up, doktor tahan dia. Lepas tu doktor bagi tahu kaki dia perlu dipotong segera untuk menyelamatkan keadaan. Lepas tu potong yang pertama dalam bulan ni juga, awal bulan. Jadi potongan yang pertama tu serentak pula dengan suami Linda masuk hospital. Jadi bila kita cuba ajak dia teruskan konsisten, minum AVG, makan omega 3. Lepas tu dia macam bagi feedback, dia kata tekak tak boleh terima. Lepas tu dia kata badan dia menggigil. So, saya cakap itu proses untuk perubahan, pemulihan. Tapi dia menolak, dia masih belum bersedia rasanya untuk konsisten dengan AVG. Tapi kita cakap dengan anak dia, kita cuba tanpa bagi tahu dia yang dia minum AVG tu. Jadi dalam bulan ni Linda kira agak kata orang tu jadual kelas banyak ponteng lah, senang cerita, banyak ponteng. Lepas tu Linda sendiri rasa macam ketinggalan. Lepas tu bila abang ipar Linda meninggal, Linda macam dapat satu tamparan, satu semangat untuk Linda bangkit semula, untuk teruskan buat sharing. Lagi satu sebab Linda sebelum ni memang tertunggu-tunggu untuk dapatkan demo set demo. Alhamdulillah demo set tu Linda dah dapat, dan Allah bagi susunan tu cantik. Bila Linda dah dapat hiburan, dapat bungkusan serentak dengan kata orang tu peluang dapat beli demo set tu. Jadi alhamdulillah rasa semangat tu kembali balik untuk Linda buat, teruskan. Lepas tu bila kita rasa diri kita nak terus dalam forever ni, alhamdulillah nampak Allah permudahkan dengan support daripada upline. Lepas tu dengan mentor Linda dari RSK, MDM Rawani, yang sering beri nasihat, sering tunjuk ajar pada kita dalam grup kan. Alhamdulillah Linda dah kata orang tu akan buat seperti mana Cikgu Ayu kata tadi, terus ulang buat. Dan kesyukuran Linda yang ketiga, alhamdulillah bila Linda dibagi bungkusan pada oleh Allah untuk dalam bulan ni Linda kena handle kedai. Linda di kedai makan, Linda handle kedai 2 orang saja dengan staff seorang, Linda seorang. Dalam masa sama, mula-mula tu bila dapat khabar yang staff lain tak boleh nak turun, rasa macam down, tiba-tiba down. Macam mana nak handle kedai ni, aku perlu dapat income hari ni untuk nak bayar sewa, cakap kan. Lepas tu bila Linda cakap dengan staff, okey jom kita buat sama-sama. Dari situ Linda fikir balik, kalau aku buat forever, macam mana semangat aku dekat kedai ni, aku boleh buat. So jadi semangat tu Linda dapat, insyaAllah Linda akan teruskan untuk buat apa yang MDM Rawani ajar di setiap kelas kami, dan Linda akan cuba dengan upline Linda
untuk buat GEP dan demo set sebelum Linda post untuk ke media sosial, dan Linda akan minta upline tengok dulu rakaman tu sesuai tak ayat dia, betul tak apa yang Linda terangkan. So InsyaAllah doakan kejayaan Linda dan forever, dan Linda doakan juga untuk semua yang berada dalam Teppanyaki hari ini, pagi ini. Terus bersemangat, yakin dan setia. Hello, okey. Sangkut tak? Line sangkut. Okey. Hello. Kak Linda, start dah. Suara saya jelas tak suara saya? Suara saya jelas tak? Okey, alright. Okey, terima kasih banyak untuk Kak Linda. Mungkin line kat sana sangkut. InsyaAllah kita doakan untuk Kak Linda untuk terus orang kata teruskan langkah-langkah orang kata gerak kerja dekat Forever Living ni. So untuk yang mungkin ada yang sama situasi macam Kak Linda rasa ketinggalan ke apa ke kan. Dia mana yang rasa ketinggalan dan rasa down, dia satu je, dia jangan lari daripada circle, jangan lari daripada leader, jangan lari daripada group, kan. So kena sentiasa ada dalam circle yang ada tujuan, ada misi dan visi yang sama. Okay, so sebab apa tahu, mentor kena sentiasa setiap hari tu kena mesej mentor, upline, okay, untuk semangat. Dan mentor ni sentiasa ada tahu untuk kita semua, sentiasa ada. So apa-apa masalah ke apa ke yang berkaitan lah, jangan macam pelik-pelik pula korang rujuk mentor kan. Okay, get back balik dengan mentor. Macam ini untuk dapat semangat balik. Okay, dan saya selalu cakap pada kawan-kawan yang sebelum ni, bila kita dah decide nak all out tu, nak all out, berialah ni yang nak buat forever betul-betul kan. Dan kena bersedialah, kadang-kadang ujian tu datang, kan. Macam saya dululah awal-awal kan, masa saya masih lagi bekerja buat Forever Living, masa tu part time. Okay, saya decide, saya kata saya nak berjaya dekat Forever Living ni, saya nak jadi eager manager, saya nak jadi CBM. So masa tu macam-macam kerja datang, kan. Masa tu lah sibuk, daripada tak pegang jawatan, tiba-tiba kena pegang jawatan, orang bagi jawatan banyak kat kita, cikgu kan. So itu antara cabaran-cabaran lah, bila kita dah decide nak buat bisnes betul-betul ni kan. Okay, so Allah uji kita, betul ke kau cakap ni ke main-main je kan. Dia akan bagilah ujian-ujian tu, bagi tiba-tiba daripada tak ada kerja jadi ada kerja kan. Sibuk dengan itulah, sibuk dengan inilah, macam-macam. So kita kena kuat lah, kena kuat, kena ingat balik BY kita, kenapa kita bermula dekat sini. Okay, dan sentiasa cari jalan untuk capai setiap target kita. So kena tengok apa yang terhampir dengan kita. Contoh kalau nak yang terhampir supervisor, so cari jalan macam mana nak jadi supervisor tu cepat-cepat. Tengok apa yang terhampir. Janganlah kita baru nak start ni tapi kita dah fikir sampai F2D dah. Okay, kena start small lah. InsyaAllah yang selainnya tu dia akan datang. Bila kita fokus ke arah yang betul, nak pergi pangkat, nak pergi insentif, nak banyak duit, okay, semua tu akan datang serentak. Tapi kita jangan give up lah, jangan give up. Okay, apa sahaja ujian tu nak bagi kita kuat sebenarnya. Okay, so
Sampai situ sahaja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sharing hari ini. Saya juga nak minta maaf banyak kalau ada yang saya terkasar bahasa ke, okey, tersilap kata. So akhir kata dari saya hari ini untuk semua, untuk diri saya juga sebenarnya, ya, sebab kita semua manusia ni kita ada up and downs kita, betul tak? Kita ada masa senang, kita ada masa susah kita, tapi ingat balik kenapa kita bermula 5 tahun dulu, 10 tahun dulu. So hari ni kita dekat mana? Okey, so kita kena tengok 5 tahun akan datang, okey, kita kat mana kita 5 tahun akan datang bergantung pada apa yang kita usahakan pada hari ini. Ramai orang nakkan perubahan, betul tak? Ramai yang nak perubahan. Yang mahu, okey, mahu dengan nak ni dua perkataan yang berbeza. Kalau kita tengok dekat sini, okey, siapa yang mahukan perubahan? Ramai yang akan kata nak, ramai yang akan say yes. Tapi bila kita tanya siapa yang nak berubah, siapa yang nak berubah, kita pun macam terpinga-pinga. Apa action yang kita nak kena buat? Ke hanya sekadar dekat mulut? Okay, so hari ni apa yang kita buat, okay, kita nampak hala tuju dengan Forever, insya-Allah you akan rasai perubahan tu. Daripada saya dulu 2 tahun buat Forever Living secara part time and then sampai berhenti kerja, hari ni dah 10 tahun dah. Saya ada nampak tadi dekat komen tadi ada satu soalan, Cikgu Ayu bagi tips, dia kerja kerajaan ni tapi macam mana nak resign daripada kerja tu. Okey, apa yang saya boleh sharekan adalah daripada pengalaman saya sendiri, okey, saya share sikit dalam 5 minit macam tu. Okey, semua orang nakkan perubahan dalam hidup. Okey, even saya sendiri pun saya aim saya tak nak selama-lamanya bekerja. Okey, bekerja pada saya dia lebih pada pengalaman untuk kita kuatkan mental kita, fizikal kita, betul. Okey, dan tiba satu masa saya kata okey aku tak nak kerja dah. Okey, apa yang saya buat? Saya jumpa Forever Living ni, okey, 2014. Saya buat part time 2 tahun. 2 tahun saya buat part time. Okey, 2014, 2015, 2016 tu saya ambil cuti tanpa gaji. Untuk you decide untuk berhenti kerja tu dia tak semudah petik jari. Banyak faktor kena tengok. Okey, you senaraikan hutang-hutang you senaraikan komitmen you. Apa komitmen yang you ada? Hutang rumah ke, hutang kad kredit ke, sebagainya. Dan dalam masa yang sama, bila you dah senaraikan tu, you nampak dah apa yang you nak target, you nak settlekan yang mana. So, buat all out. Macam saya 2 tahun, saya all out bina saya punya team, bina income. So, income yang saya dapat, saya settlekan dulu komitmen penting tu tadi. Okey, 2 tahun. So, Alhamdulillah tahun pertama saya buat Business Forever. Gaji hakiki saya setahun dengan cikgu 53,000 gaji hakiki. Tapi tahun yang sama 2015 tu saya buat Forever Living part time, income dengan Forever jump 263,000 setahun. Beza tak tu? Banyak beza tak? 53,000 dengan 263,000 setahun. So untuk you nak pergi kepada nak decide berhenti kerja tu, dia memang kena ada penat, dia kena ada lelah dia kena ada pengorbanan, dia kena ada air mata, banyak benda lah. Kalau you sanggup hadapi semua benda ni untuk all out buat Forever Living, insya-Allah boleh. Boleh berhenti kerja. Jangan berhenti bodoh-bodoh macam tu tau. Okey, kena plan lah, kena plan. Macam saya bagi masa 2 tahun untuk saya all out buat, untuk saya dapat income konsisten dekat sini dulu, baru saya berhenti kerja. Bukannya baru sebulan 2 bisnes tu berhenti kerja, jangan. Siapa nak bayar kita punya komitmen? Anak-anak nak makan apa? Betul tak? Baru 3 bulan join. Okay, so plan hari ni. Plan duduk dengan leader, apa insentif terdekat ataupun apa target income yang you nak capai. Dia senang macam ni lah. You target benda yang you mudah hadam. Okay, ada orang baru, dia tak mudah hadam dengan CC. Dia tak faham pun CC tu apa. Dia tak boleh absorb lagi tau. Dia belum, CC tu belum jadi jiwa dia. Macam tu. Dia belum jadi jiwa dia. Okay. So you target income. Macam saya dulu target income. Saya kata saya nak 15,000 setiap bulan. Pada peringkat awal saya nak, bukan 15,000, 10,000. Saya ada share dekat Facebook saya. Okay, saya ada tulis pada kertas saya nak income 10,000. Dan saya capai income 5 angka tu dekat Forever 5 bulan. Bulan kelima saya join Forever, saya dapat 15,000 dan konsisten 5 angka. Nampak tak? So bila you nampak orang kata growing yang sangat best macam tu, okay, you boleh konsisten 10,000, 14,000, 15,000 setahun, 2 tahun, okay,
you dah ada settle dah komitmen yang penting-penting tadi, okay, you boleh bincang lah dengan suami kan, okay, nak berhenti kerja kau atau macam mana. Okay, kena plan. Jangan, dan plan tu bukan hanya plan lah, maksudnya kena usaha, kena ada tindakan, dan you kena rujuk leader you. Sebab leader ni dia nampak, dia kat atas kan, dia nampak progress kita kan, daripada zero to hero ni. Okay, insyaAllah. So, saya tak menyesal pun berhenti kerja. Saya suka sangat sebab perubahan tu sangat banyak bila saya bekerja dengan tak bekerja. Okay, siapa suka duduk rumah tapi dapat income, still dapat income dekat forever, dekat business, business forever lah. Duduk rumah tapi buat duit. Duduk rumah tapi buat income 5 angka. So dekat forever yang you akan dapat konsisten macam ni. Tak percaya, you boleh tanya MDM Rawani, you boleh tanya MDM Campbell, you boleh tanya Kok Sun, you boleh tanya Hamizah, you boleh tanya Siti Rafidah, you boleh tanya Ina, you boleh tanya Sean, you boleh tanya Olive, Alec, ramai yang memang duduk rumah tapi boleh buat income konsisten dan hari ni dia tak kerja pun. Bukti tu ada. Result tu ada. Okay? So terpulang pada diri kita nak percaya ataupun tidak, nak percaya sikit-sikit, nak percaya banyak-banyak, nak teruskan buat ataupun nak buat setengah tahun lepas tu pergi buat benda lain pula, nak lompat-lompat, semua atas tangan kita. Tapi orang hari ni macam yang saya cakap tadi, you nak berjaya kena buat benda tu berulang-ulang tadi sampai dia jadi satu kepercayaan diri you. Dan hari ni kami semua yang you nampak hari ni di kat sini, Forever Living ni dah satu macam kerjaya lah. Dia bukan sambil-sambil lagi dah kerjaya. Sampai macam tu. Okay? Panjang pula dah hujung-hujung kena bebel lagi kan. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya nak minta maaf kalau ada tersalah cakap, okay, terkurang kat mana-mana. Okay, yang baik tu semua daripada Allah. Okay, saya nak ucapkan semua yang datang hari ni, yang masuk Tempayaki hari ni, kita semua, okay, boleh berjaya. Okay, jangan mudah give up. Sentiasa ada dalam group you all, sentiasa ada dalam circle you all. Kena selalu kontak dengan leader, masuk kelas, okay, masuk Tempayaki meeting, jangan mudah down. Kalau rasa down, cepat-cepat masuk balik circle. Itu je. Masuk balik circle. Jangan jauh, jangan lari daripada circle. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda semua di Puncak Kejayaan. Okey, bye. Assalamualaikum. Yes, no limit. Go, go, go. Sudah pakai baju. Baru. Dia punya tu. Dia apa? Nata tu. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Bye semua. Terima kasih.